Asyik bagi latihan je kat murid. Lama-lama dia orang pun bosan nak buat latihan. Jadi macam mana agaknya nak jadikan pembelajaran dalam kelas ni lebih menarik? Tak bagi latihan macam biasa je. Hai. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi bersama saya Cikgu Ainul dalam channel Cikgu Ainul. Saya ucapkan terima kasih kepada semua yang masih setia bersama saya dan telah subscribe ke YouTube channel Cikgu Ainul. Okey, tadi sebenarnya saya tengah fikirkan bagaimana cara untuk kita nak menukarkan persekitaran pembelajaran kita ni yang biasa, contohnya seperti kita biasa berikan latihan kepada murid, tetapi macam mana kita nak meningkatkan motivasi murid untuk menyiapkan latihan tu dengan cara yang menarik. Selepas explore, saya jumpa satu platform yang menyediakan exactly seperti mana yang kita nak, satu platform pembelajaran yang menarik dalam bentuk permainan. Okey, nak tahu macam mana caranya tu? Apakah platform itu? Jom selepas ini. Okey, sebenarnya hari ini saya nak kenalkan kepada cikgu-cikgu dan juga murid-murid iaitu satu web-based game iaitu classcraft.com yang boleh menukarkan persekitaran pembelajaran kita kepada persekitaran pembelajaran dalam bentuk game. Okey, macam mana agak-agaknya Classcraft itu? Jom kita terus kepada paparan ini. Okey, ini adalah paparan apabila kita dah login, iaitu paparan bagi teacher, bagi guru. Di mana kalau Classcraft ini kita boleh login dalam kepada teacher, parents ataupun students. So ini adalah paparan bagi guru. Okey, kalau cikgu perhatikan di sini kita boleh create class. Okey, create class. Kat sini kita tak akan belajar tutorial satu persatu kan. Kita akan tengok dulu sebab kita nak kenal dulu. Orang kata kalau tak kenal maka tak cinta. So kita kenal dulu bagaimana game ini dan lepas tu saya pasti cikgu-cikgu akan jatuh cinta dengan game ini. Okey, untuk yang ini kita boleh create class. Okey, kita seperti mana yang di sini, ini adalah kelas yang telah saya bina, iaitu saya namakan sebagai Generation Alpha. Okey, so nak tahu dengan lebih lanjut kita akan tengok kepada kelas ini. Okey, di sini semua profil bagi murid-murid yang telah berada di dalam kelas, iaitu dalam Generation Alpha punya kelas. Okey, dan murid-murid ini telah ada avatar mereka sendiri. Okey, kalau kita perhatikan di sini, saya tunjukkan satu contoh murid. Okey, apa yang menarik tentang game ini? Game ini adalah sama seperti role play game RPG, iaitu murid dapat memilih avatar mereka sendiri yang mempunyai kuasa-kuasa tertentu. Itu yang menarik. Yang pertama, murid dapat memilih avatar mereka sendiri dan mereka boleh di mana avatar ini mempunyai kuasa. Okey, kalau kita perhatikan di sini, ini adalah contoh bagi Kaviraj Segar di mana dia dah sampai kepada level 4. Okey, macam mana nak capai ke level 4 tu? Ini nak saya terangkan dekat sini. Okey, dan di sini kita nampak ada lagi murid-murid yang lain. Okey, satu tim. Ini yang menarik tentang game ini. Game ini bermain dalam bentuk tim, iaitu pasukan, di mana dia akan berkolaborasi dalam pasukan dan dalam pasukan ini dia ada berbagai-bagai kuasa. Okey, dan yang itu kita akan tengok jugalah selepas ini. Ini kuasa yang berbeza lah, ada yang match. Okey, yang itu kita akan tengok kejap lagi lah. Okey, pertama tadi saya cakap, okey, dia yang menarik adalah murid. Dia adalah role play game di mana murid dapat membina avatar mereka dan dia akan naik satu level ke satu level based on kuasa yang diberikan oleh guru. Itu yang menarik. Sebab itulah yang akan memotivasikan murid kita untuk menyiapkan tugasan dan juga assignment yang kita berikan di dalam game ini. Rupanya game ni dapat memberikan, kita dapat beri assignment dalam game ni. Itu kita akan tengok selepas inilah. Okey, sekarang apa yang saya cakap, bagaimana boleh memotivasikan murid untuk naik level tu? Kalau cikgu perhatikan di sini, okay, kita perhatikan di sini dia ada positif, negatif. Okay, maksudnya kita boleh tambah dan kita boleh kurangkan kuasa dia. Okay, dan di sini kalau kita perhatikan,
Dari segi kesihatan dia okey. Kristal semua ni gold piece dia ada 12. Okey, ini experience point. Okey, experience point ni adalah XP. XP ni based on cikgu berikan. Okey, experience point di mana kita boleh klik pada tambah. Dan di sini kalau kita perhatikan, ini adalah yang telah saya tetapkan. Okey, di mana kalau kita tengok di sini, completing online activities. Jika murid itu dapat siapkan aktiviti secara online, maka saya boleh saya klik sahaja, maka dia akan naik, okey, 150 XP. Okey, completing online activities. Okey, jadi di sini semua kita boleh tentukan sendiri. Kita klik sahaja kepada quick reward ini dan kita boleh type, okey, kita boleh type sendirilah apa sahaja yang kita nak masukkan. Contohnya di sini menghormati rakan-rakan yang lain, mempunyai hala tuju, okey, hadir kelas dalam talian tepat pada waktu dan bersedia untuk belajar. Dan ini semua adalah positive behavior. Okey, jadi kita kelebihan game ini dia akan dapat mengawal tingkah laku murid di dalam kelas. Sebab murid kena behave, kalau tidak nanti dia akan kurang XP dia, maka dia tak dapat naik ke level yang seterusnya. Okey, jadi boleh tengok di sinilah. Okey, seterusnya. Okey, selain daripada positive behavior, kita boleh letakkan juga negative behavior. Seperti ini, being rude to a classmate, biadab kepada rakan kelas, okey, ataupun tidak aktif di dalam kelas dalam talian, maka kita boleh kurangkan XP dia. Tapi tak boleh kurang banyak-banyak lah, okey. Kita kurangkan sedikit. So ini akan mengurangkan XP dia. Dan kalau kita nak tambahkan, kita tambahkan di bahagian quick penalty ni. Okey, jadi dia boleh mengawal tingkah laku murid. Okey, itu adalah yang ketiga. Yang pertama tadi yang menarik, membina avatar mereka sendiri yang ada kuasa. Yang kedua, teamwork, okey, berpasukan di mana murid akan membantu teamwork dia untuk mencapai XP yang tertentu. Dan yang ketiga adalah dalam bentuk ini mengawal tingkah laku murid. Okey, kalau kita perhatikan di sini, okey, ini adalah keseluruhan dan ini adalah teamwork. Okey, teamwork yang telah saya tetapkan, ada tim 1, tim 2. Yang ini kita boleh tetapkan sendirilah. Dan murid dalam teamwork itu dia ada beberapa karakter yang boleh dipilih oleh murid. Okey, seperti yang ini contohnya, Aiman dia memilih guardian. Okay, guardian ini yang akan protect pasukan dia yang lain dan dia akan membantu mage. Setiap karakter ini sebenarnya dia mempunyai kuasa yang berbeza-beza. Healer dia mempunyai kuasa di mana dari segi power kesihatan dia tu, HP dia tu lebih tinggi berbanding orang lain. Okay, health power dia lebih tinggi. Okay, so kalau dari segi power dekat sini, avatar itu dia mempunyai kuasa yang berbeza-beza di mana ada yang ambil mage, ada yang healer, ada yang guardian. Okay, alright. Seterusnya kita akan tengok bagaimana tugasan itu diberikan kepada murid. Okey, untuk tugasan itu kat sini kita tengok dulu class tools. Okey, dekat sini adalah classcraft.com ini dia menyediakan satu class tools yang boleh kita, yang menarik sebenarnya, aktiviti-aktiviti yang boleh kita laksanakan di dalam kelas. Contohnya seperti ini, random picker, iaitu kita akan gunakan random picker ini untuk kita nak memilih murid untuk menjawab soalan ke ataupun untuk memberikan tugasan. So dia akan random pick lah daripada murid-murid yang ada di dalam kelas itu. Random event adalah kita boleh sediakan beberapa event, okay, dan kita boleh random pilih event-event tertentu. Tak kisahlah sama ada mungkin kita nak buat pemberian hadiah ke, okay, ini random event lah. Kemudian kita ada volume meter. Volume meter di mana kita setkan volume itu semasa pengajaran di dalam kelas, dan jika murid bising, dia volume tu dia akan detect. Okey, itu volume meter. Formative review iaitu boss battles. Yang ini adalah untuk ujian dalam bentuk online lah. Okey, kita boleh sediakan formative ujian kita dan kita berikan kepada murid dalam bentuk game ini, dan murid akan menjawab dan dia akan dapat XP tertentu yang kita dah tetapkan. Dan di sini kita ada kudos. Okey, kudos ini adalah macam puji-pujian yang kita boleh berikan, dan kawan-kawan lain pun boleh berikan pujian kepada rakan-rakannya yang lain. Okey, kudos. Dan setiap ini dia ada nama yang berbeza-beza lah. Itu yang menarik tu.
Okey, seterusnya kita akan lihat pula bagaimana cara untuk kita memberikan tugasan ataupun latihan kepada murid. Okey, yang menarik berkenaan dengan kelas craft ini, dia ada pengembaraan untuk menyelesaikan assignment, tugasan ataupun latihan yang telah kita berikan, iaitu dalam bentuk quest. Okey, kalau kita perhatikan di sini, kita pergi kepada menu quest. Okey, di sini sebenarnya ada banyak tempat. Okey, kebanyakan quest di sini saya dah delete. Saya boleh tunjukkan satu quest yang saya sediakan untuk murid, Science and Magic Challenge. Okey, di sini bagi versi percuma, ini adalah versi percuma, free account. Kita hanya boleh buat 5 hingga 6 objektif ataupun challenge yang boleh kita sediakan di sini. Yang ini bergantung kepada kreativiti kita. Okey, di sini saya sediakan 6 berapa sini? 1 2 3 4. Okey, 4 challenge termasuk juga introduction untuk murid selesaikan. Apabila murid selesaikan quest ini yang saya namakan sebagai Science and Magic Challenge, okey, apabila murid selesaikan, maka dia akan memperoleh XP tertentulah, iaitu kuasa, experience power dia. Okey, saya tunjukkan di sini contohnya. Okey, yang ini kita akan belajar bagaimana untuk create quest ini dalam tutorial selepas inilah. Okey, ini adalah introduction di mana saya dah berikan kepada murid. Yang ini semua murid saya kalau kita perhatikan di sini. Okey, kemudian dia untuk introduction ini kita akan masukkan story dulu. Cerita contohnya di sini, I am Wotan the Wise. Cerita ni kita create sendirilah ikut creativity. And I will guide you into these difficult times. You will face several tasks in your path. If you are successful, big rewards are waiting for you. If you fail, I hope you will learn from your mistakes. You can submit picture or video of your achievement in the Google Classroom assignment. Okay, ini story permulaan, pendahuluan yang quest kita tu. Ada orang dia create story yang lagi menarik, macam adventure sangat, itu lagi bagus lah. Macam kita tak ada idea sangat, boleh je letakkan terus. Okay, so ini adalah untuk introduction. Kita akan mulakan dengan challenge. Jadi murid akan ikut path yang kita berikan dekat situ. So dia akan pergi kepada challenge, dia baca dulu story yang kita sediakan. So can you make the small big? Can you change your shape? You will need a piece of paper, a letter or A4 size and scissor. Yang ini dalam bentuk PBL lah, iaitu dalam bentuk pembelajaran berasaskan projek. So saya berikan dalam quest. Jadi murid perlu selesaikan satu persatu, kemudian dia hantar. Okay, evidence of your achievement. So task dia, ini story permulaan bagi setiap task itu. Dan kita akan berikan task di mana murid arahan bagi task itu. Murid masukkan gambar ataupun video ke dalam digital classroom. Okay, ataupun Google Classroom boleh jugalah. Dan di sini saya letakkan discussion, di mana murid boleh discuss bersama kawan-kawan dia. So dia boleh type apa dia nak tahu. So dia send, maka dia akan send dalam message untuk menu messaging rakan-rakan dia yang kita akan lihat selepas ini. Okey, di sini saya tunjukkan setting bagaimana kita nak set quest itu. Okey, ini pun kita akan tengok lebih lanjut sebenarnya selepas ini, tapi dekat sini saya tunjukkan sahajalah. Dia boleh buat self-paced progress, di mana murid tu akan menjawab tanpa tunggu kawan dia lah. Siapa yang cepat dulu dia akan dapat markah dulu. Okay, dapat experience point yang lebih tinggi. Di sini kita boleh enable assignment. Kita letakkan tarikh assignment yang kita nak dia siapkan bila. Kita letakkan experience point berapa yang kita nak bagi jika dia siapkan task itu. Enable early submission reward. Okay, boleh bagi reward juga kalau dia hantar awal. Okay, class discussion kita boleh allow ataupun disable. Dan itu adalah untuk setting lah. Okay, so dia perlu selesaikan bila kita masukkan connect objektif ini. Kita kena connect semua objektif yang ada. So apabila dia dah selesai keseluruhan, maksudnya dia dah selesai quest untuk Science and Magic Challenge ini. Okay, itu adalah untuk quest lah. Okay, dan seterusnya, yang ini cara kita nak bagi assignment tadi dalam bentuk quest yang menarik sebenarnya. Dan kita ada messaging dekat sini, di mana kita boleh letakkan class announcement. Okay, class announcement yang mana murid semua boleh baca dekat sini. Kalau dia install dalam bentuk aplikasi Android dalam phone dia, maka dia akan dapat
notification dekat situ lah. So kita just masukkan announcement kita dekat sini. Dan yang menarik juga dekat sini, bukan setakat murid sahaja boleh message, kita boleh message parents murid. Nampak ni, bila parents tu dah masuk, yang ni parents Aiman, Kenma, Kozume, Lee Minghui dan Liu Yan Hao. Okay, yang ini parents diorang dah masuk. Sebabnya parents perlu login untuk diorang dapat pack, iaitu binatang peliharaan avatar mereka. Jadi kalau diorang nak binatang peliharaan avatar tu, parents kena join sekali. Jadi sebab tu juga parents, diorang minta parents masuk sekali bersama-sama. Itu yang menarik sebenarnya. Okay, so kita boleh message parents, berikan result untuk murid-murid, hasil daripada assignment murid kita boleh berikan dekat sini. Okay, itu yang menarik tentang classcraft.com ini. Bagaimana dia menukarkan persekitaran pembelajaran kita menjadi yang lebih menarik dengan adanya game pengembaraan avatar murid-murid itu sendiri. Role play game, okay, RPG. Okay, apa lagi yang perlu tahu dekat sini? Game feed ini biasalah, game feed yang apa yang berlaku dia akan nyatakan dekat sini, game feed. Okay, itu sahaja yang saya rasa yang untuk pengenalan, untuk review permulaan sebelum kita memulakan tutorial, iaitu siri tutorial bagi Classcraft ini. Okay, mungkin ada yang tertanya bagaimana kita nak install Classcraft ini. Okey, bagi web base dalam bentuk laptop ini tak perlu install cikgu. Cikgu hanya perlu pergi kepada classcraft.com. Okey, masuk je Classcraft. Dia akan terus keluar classcraft.com. Okey, bagi kita yang nak install, dia akan terus keluar macam ni lah. Kita masuk classcraft.com tu, dia akan keluar macam ni terus. Dan kita terus klik pada login. Okay, bila kita dah login, kita akan pilih lah Google ke. Okay, ClassLink ni tak ada lah kan. Okay, jadi kita boleh masukkan. Bagi yang tak pernah masuk, okay, tak pernah, kita klik pada sign up. Kita pilih lah kita ni sebagai student ke, teacher ke, parent ke. So kalau kita teacher, ini untuk teacher lah. Kalau student, dia ada cara sebenarnya. Kalau student, better cikgu tu dah siapkan kod semua tu, barulah berikan kepada student dan minta student login ataupun sign up kepada classcraft.com. Yes, student dia kena sign up dulu. Okey, kita teacher, saya letakkan I am a teacher dulu dan kita terus klik pada Google. Pilihlah Google kita punya account sendiri untuk masuk kepada Classcraft ini. Senang sahaja. Okey, jadi kita boleh isilah detail-detail yang dia nak tu, dan kita akan terus boleh login masuk kepada Classcraft. Okey. Jadi itu sahaja perkongsian saya untuk hari ini berkenaan dengan pengenalan. Walaupun pengenalan saja tapi dah panjang dan masih banyak lagi sebenarnya yang menarik berkenaan Classcraft yang perlu kita explore. Okey, jadi ini sahaja untuk hari ini. Jangan lupa like, share dan juga subscribe ke YouTube channel Cikgu Ainul dan klik pada loceng notification tu supaya lepas ini jika ada lagi akan ada lagi siri tutorial untuk Classcraft ini, di mana selepas ini saya akan tunjukkan bagaimana cara untuk kita membina kelas di dalam create kelas di dalam classcraft.com. Saya jumpa lagi dalam siri tutorial yang akan datang. Bye.